Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Anas Farhin dalam Berita Pagi. Tindakan segera perlu diambil mengikut undang-undang ditetapkan berhubung isu stalking tentera kalimah Allah. Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim mengingatkan semua pihak agar tidak sesekali melakukan penghinaan terhadap mana-mana agama, khususnya agama Islam. Pandangan saya jelas. Ada laporan, ada keterlanjuran, mesti ada tindakan segera. Kemudian keputusan ikut jalur hukum dan maju terus. Mengapa kita masih terperangkap dengan isu-isu ini yang berpanjangan? Cuma nasihat saya, jangan terlanjur atau jangan ikut pemikiran sempit masing-masing. Yes? Masalah ada, tindakan diambil dan maju terus. Apa bentuk hukuman? Jangan hukuman yang melampau. Ada orang lakukan kesalahan, seperti mana kita juga lakukan kesalahan. Kadang-kadang kecuaian. Jadi janganlah ikut sampai seolah-olah mendera orang lebih daripada yang sepatutnya. Beliau berkata demikian selepas majlis berbuka puasa Madani bersama pengamal media di Putrajaya. Seramai 200 pengamal media cetak, elektronik dan dalam talian melibatkan lebih 70 agensi media tempatan dan antarabangsa serta veteran diraikan pada majlis berkenaan. Semua pihak diminta agar tidak berlebih-lebihan memberikan ulasan dalam isu berkaitan penjualan stalking yang tertera kalimah Allah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu tersebut harus diselesaikan dengan sebaiknya supaya tidak timbul sebarang permasalahan. Apabila penghilang itu yang telah dilakukan lawatan siasatan dan sebagainya, bukan kilang itu yang lakukan. Ianya ialah bahan import daripada China dan kita tahu bahawa ini suatu pengajaran yang agak mahal dan saya yakin semua pihak patuh kepada titah tuanku dan kita selesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak timbul sebarang permasalahan, apatah lagi ianya mungkin bertujuan oleh setengah pihak untuk mengaitkan dengan 3R. Jangan lebih berlebihanlah di dalam perkara ini. Okey. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis santunan kasih Ramadan di Masjid Jami Al-Amin, Simpang 3, Nibung Tebal. Bagi memastikan isu penjualan stalking tentera kalimah Allah tidak berulang, agensi agama menjadi platform memperluas pemahaman berhubung isu sensitiviti agama. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar memaklumkan, usaha turut tertempu kepada segelintir masyarakat beragama Islam yang memandang remeh isu seumpamanya. Kita harapkan hasil daripada laporan siasatan ini ada tindakan yang akan diambil oleh pihak polis supaya ianya menjadi satu pengajaran bukan saja kepada dalam episod ini, tetapi juga kita tak nak ianya berlaku pada masa-masa yang akan datang. Jadi ini merupakan satu pengajaran. Negara Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum, bangsa dan kita raikan kepelbagaian ini, tetapi bukan dalam konteks menghina agama yang lain. Beliau turut menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahu tindakan paling keras diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baik, kilang yang terbabit isu stalking tentera kalimah Allah menutup operasinya bermula semalam. Penutupan kilang yang beroperasi di kawasan perindustrian Seri Gading itu susulan serbuan dilakukan pihak berkuasa Selasa lepas. Premis lengang dan sunyi tanpa sebarang aktiviti pengoperasian. Notis penutupan juga ditampal di pintu utama tanpa pemakluman tarikh penyambungan semula operasi. Kain rentan digantung di pagar kilang tertera permohonan maaf kepada rakyat Malaysia atas kejadian berkenaan. Semalam, Polis Daerah Batu Pahat melakukan serbuan ke atas kilang terbabit dan pemeriksaan menemukan 5 pasang stalking tentera kalimah Allah.
Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAIJ menjalankan operasi serentak di kira-kira 80 premis perniagaan seluruh negeri yang dikaitkan dengan penjualan stoking kalimah Allah bermula semalam. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Wabak Khalid berkata, operasi berterusan itu juga menumpukan kepada kedai-kedai menjual produk berkaitan pakaian atau alat tulis. Tegasnya, Kerajaan Johor turut menubuhkan jawatankuasa bertindak bersepadu negeri bagi menangani isu berkenaan selain mengelak daripada kejadian berulang. Mesyuarat ini nanti kita pertama akan memberi garis panduan tentang bagaimanakah sepatutnya perniagaan berlangsung dalam environment yang mesra, bukan saja mesra agama tapi juga mesra masyarakat. Ini adalah dua elemen yang mesti dipatuhi oleh setiap pemain industri dan juga peniaga kita supaya dalam kita berniaga kita menjaga sensitiviti beragama, bukan hanya untuk agama Islam tapi juga mencakupi semua agama. Beliau ditemui media selepas operasi pemantauan di premis sekitar Johor Bahru berhubung isu penjualan stoking kalimah Allah. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agor Dagang menasihati semua pihak agar berhati-hati dalam memberi kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama dan perkauman. Beliau turut menegaskan tidak akan berkompromi kepada mana-mana pihak yang cuba mencetuskan polemik berkenaan. Tindakan sedemikian boleh disabitkan atas kesalahan di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambahnya, seluruh rakyat harus menghormati dan mendukung perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara sebagai ramuan perpaduan negara. Selain itu, rukun negara adalah prinsip asas yang sepatutnya menjadi panduan bagi pembinaan serta pemeliharaan keharmonian di Malaysia. Cita-cita dan prinsip-prinsip tersebut perlu dihayati dan dipatuhi oleh setiap lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin negara pertama yang memberikan ucapan tahniah kepada Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto sejurus pengumuman keputusan rasmi pemilu. Beliau menyampaikannya menerusi satu ciapan di laman X. Perdana Menteri memaklumkan ia cukup bermakna kerana melambangkan nilai persahabatan antara Malaysia dan Indonesia yang amat istimewa sebagai negara tetangga yang dekat dan penting. Beliau juga mengucapkan selamat maju jaya dan menyatakan keyakinan kepada Prabowo yang mampu menggalas mandat yang diberikan dengan cemerlang. Kedua-dua juga pemimpin bertekad untuk mengukuhkan hubungan dua hala yang mencakup pelbagai aspek sebagai negara jiran. Selain berikrar untuk bekerjasama rapat di pelbagai forum, terutamanya dalam ruang lingkup ASEAN. Lebih banyak kilang dan premis yang mengeluarkan produk halal dapat dibuka di Pulau Pinang. Justru Kerajaan Persekutuan berharap kerajaan negeri membantu Lembaga Kemajuan Pulau Pinang Perda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia berikutan infrastruktur Pulau Pinang sangat baik dan penerokaan pasaran luar negara juga semakin bertambah, sekaligus mempunyai potensi untuk mengembangkan industri halal di negeri itu. Jelas beliau, saiz pasaran halal dunia kian berkembang dengan ia dijangka mencapai kepada $5 triliun Amerika pada 2030. Industri tersebut turut merangkumi produk farmasyutikal serta kosmetik dan tidak tertumpu hanya kepada makanan. Keputusan pelarasan tarif air baharu untuk pengguna domestik di Perak dijangka diumum minggu depan. Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Mohamad berkata penangguhan itu bagi membolehkan pihaknya memperhalusi beberapa perkara sebelum kadar baharu dimuktamadkan. Memang ada kertas tu masuk hari ini, tapi kita ada perkara yang perlu kita perhalusi. Kita tangguh seminggu, minggu depan kita akan buat keputusan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Pemakaian Pangkat Kehormat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Perak. Datuk Seri Sa'rani sebelum ini turut memberi jaminan kenaikan tarif air tidak akan membebankan pengguna kerana kerajaan negeri dan Lembaga Air Perak LAP telah mengambil kira pelbagai aspek mengenai rasional tertentu.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.